Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, yaitu Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang mana dia mempertikaikan ataupun mempersoalkan jumlah luar biasa lantikan menteri dan timbalan menteri yang berstatus senator dalam kabinet dilihat mencacatkan amalan demokrasi di Malaysia. Ini kenyataan beliau di media. Dan saya lihat kenyataan itu dan merujuk pada lantikan politik yaitu senator yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Mereka yang dilantik adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang kedua yang kita tahu Tengku Datuk Seri Utama yaitu Zafrul Tengku Abdul Aziz yang kita tahu bekas ataupun mantan Menteri Kewangan kita yang lalu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang ketiga adalah Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Luar Negeri. Dan yang keempat Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan agama. Jadi ini 4 orang yang kita lihat. Bagaimana pula kita nak tahu kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ini adakah munasabah untuk dia membuat pertikaian apabila dia kata kabinet yang dibuat melibatkan senator mencacatkan amalan demokrasi ini. So kita lihat kepada kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin yang lalu. Yang mana di sini saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik Menteri Kanan Kluster Pendidikan dan Sosial, iaitu kita tahu Senator Datuk Dr. Muhammad Razidin yang mana kalah dengan Tan Sri Anwar Musa, tetapi dilantik sebagai Menteri Pendidikan waktu itu. Banyak pertikaian melibatkan Muhammad Razidin ni. Dan kita juga lihat siapa lagi menteri yang dilantik sebagai senator waktu itu. Saya lihat satu persatu ni. Kita tahu dia melantik juga timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Senator Datuk Lim Ban Hong. Juga kita tidak kenal siapa dia. Yang kita kenal Menteri Pelajaran itu pun dianggap sebagai gagal oleh rakyat. Apalagi timbalan Menteri Perdagangan dan Antarabangsa ni. Dan kita juga lihat siapa lagi yang dia lantik. Ni timbalan Menteri Alam Sekitar, Senator Datuk Dr. Ahmad Nazrizal Muhammad. Juga kita tidak kenal siapa orang ni. Jadi kita lihat lagi siapa lagi yang dia lantik. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Senator Wan Ahmad Faizal, Wan Kamal. Kita juga tahu apabila dia mengeluarkan kenyataan mengatakan suruh kerajaan untuk membuat photostat duit banyak-banyak. Ini kenyataan yang menjadi satu yang pada waktu itu menjadi pertikaian oleh rakyat. Banyak lagi lantikan senator sebenarnya yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu Kerajaan Perikatan Nasional itu. Tetapi kita sebagai rakyat tidak pernah pun mempertikaikan isu ini kerana kita akur dengan perancangan untuk Perdana Menteri waktu itu untuk dia nak membentuk barisan kabinet dia. Jadi apa yang dilihat oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ini apabila dia mempertikaikan lantikan politik yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita tahu kalau kita nak mempertikaikan kebolehan Datuk Seri Saifuddin Nasution waktu dia menjadi menteri dahulu, diakui bahawa dia boleh kontrol harga makanan dan dia boleh menghadkan harga siling dengan baik waktu itu. Tetapi kerana kerajaan kita jatuh dan akhirnya kita menerima impak dengan harga telur pun begitu mahal. Kalau kita nak cerita tentang Tengku Zafrul ni. Tengku Zafrul ni dari awalnya bukan dilantik oleh kerajaan perpaduan ni. Tengku Zafrul ni, saya sebagai rakyat biasa pun, apabila Kerajaan Perikatan Nasional itu tertubuh, baru saya tengok, ini manusianya yang bernama Tengku Zafrul ni. Jadi, dia naik namanya begitu cepat dalam arena politik ni dengan semuanya lantikan politik. Dan kita tahu, kali ini diambil balik oleh Kerajaan Perpaduan ini,
atas kapasiti mungkin kerana membarisi pimpinan Barisan Nasional itu sendiri. Tetapi kita tahu bahawa memang betul dia kalah di PRU ke-15 dan akhirnya dilantik semula. Ini adalah kerana gabungan kita, dan kita akui bahawa kepakaran dia memang ada. Kita lihat apabila Tengku Zafrul menjadi Menteri Kewangan, siapa yang lantik? Kenapa kita letak dia di barisan kanan untuk menjaga kewangan negara contohnya? Ini bukan kehendak Pakatan Harapan, ini kehendak yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ambil dia sebagai Perdana Menteri waktu itu. Jadi nak mempertikaikan Tengku Zafrul, kena pertikaikan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri. Dia yang mula-mula mengambil orang yang bernama Tengku Zafrul ni. Okey, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ni, Menteri Luar daripada Kerajaan Perpaduan ini. Yang mana Dr. Zamri ini bukan, Datuk Seri Dr. Zamri ini bukan orang baru. Saya kenal Datuk Seri Dr. Zamri ini begitu lama dalam kepimpinan UMNO Barisan Nasional, dan dia pun memegang berbagai-bagai portfolio. Saya rasa tidak ada isu di situ. Jadi apa yang diisukan sebagai tidak mengikut lunas-lunas demokrasi. Dan Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar ni, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Agama ni, ini saya tak nak berpanjang lebar kerana ia melibatkan agama dan dia adalah Menteri Agama. So apa kesilapannya di situ? Apakah Datuk Seri Saifuddin Abdullah rasa-rasa bahawa perlu melantik orang-orang PAS sebagai senator untuk berada dalam kerajaan perpaduan ini? Itu saja. Kita lihat apabila dia mempertikaikan, yang mana dia kata ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ini, dia mempertikaikan bahawa mempersoalkan mengenai kredibiliti apabila calon pilihan raya umum ke-15 akan kalah tetapi dilantik menganggotai kabinet. Yang memulakan kerja ini Bersatu buat juga. Jadi tidak payahlah dia nak mempertikaikan kerana dia menang, dia nak jadi menteri. Orang seperti Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni, kita tahu dulu dia daripada UMNO, akhirnya dia pergi kepada PKR, dan akhirnya kita memberi dia tempat, akhirnya dia lompat lagi, dia pergi ke Bersatu. Dan hari ini siapa pun tak nak terima dia kerana orang dah tahu siapa dia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni. Dan saya rasa kerjaya politik dia lepas ni pun berakhir macam tu saja, kerana kita tidak akan terima sudah. Dan dengan RUU anti lompat parti ini, akhirnya dia berjaya jadi pembangkang. Percayalah, kalau tidak ada RUU anti lompat parti, orang seperti Saifuddin Abdullah ni dah lama nak minta melompat dalam kerajaan yang ada hari ini. Itulah sikapnya dia ini. Di mana ada jawatan, di mana ada keuntungan untuk pribadinya, dia akan lompat. Dia tidak pernah duduk dalam kerajaan itu ataupun duduk dalam politik ini, tidak pernah dapat jawatan. Daripada UMNO, dia masuk ke PKR, dia pergi dekat Bersatu, semuanya dia ada jawatan. Dan hari ini dia bertuah kerana telah pun menjadi seorang pembangkang yang baik dan mempersoalkan hal-hal yang pada saya remeh-temeh. Yang mana perkara-perkara yang dipersoalkan adalah yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan akhirnya seperti meludah ke langit, jatuh ke muka dia sendiri. Apa lagi yang dia nak katakan? Tapi jumlah ahli politik yang kalah dilantik senator agak luar biasa, dia kata. Kalau begitu mungkin tidak perlu lagi buat pilihan raya dan rakyat merungut mencatat amalan demokrasi. Saya rasa rakyat tak merungut dalam kerajaan perpaduan ni. Yang merungut ni pembangkang, orang seperti Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni, seperti Presiden PAS, seperti Presiden dia sendiri. Itu yang merungut. Rakyat tak merungut. Kalau nak cerita orang merungut, saya rasa sebelum ini lagi rakyat merungut. Tapi apabila PRU ke-15 itu sudah pun berakhir, maka kuasa itu berada di tangan orang politik. Jadi tidak payahlah Datuk Seri Saifuddin Abdullah nak bermain dengan kata-kata lah. Orang kata, kerana sekarang ni yang nak menentukan hala tuju negara adalah orang politik, bukan lagi rakyat. Rakyat sudah pun memberi mandat. Jadi tidak payahlah nak cerita rakyat merungut. Biarkan rakyat menentukan hala tuju, biarkan kerajaan yang ada menentukan hala tuju untuk membangunkan negara, yang memberi komen-komen berkenaan dengan lantikan politik yang dibuat oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kenapa? Sepatutnya Saifuddin Abdullah tu bersyukur kerana sebelum-sebelum ini diberi tempat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berada dalam PKR. Dan dia kata di sini, saya tidak ada kata orang yang kalah tidak boleh dilantik senator, tapi lazimnya jawatan senator untuk golongan profesional dan pakar. Ya,
Yang 4 orang senator yang ada dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu bukan ada kepakaran. Satu Menteri Agama, satu Menteri KDN, satu melibatkan ekonomi, yang satu lagi Menteri Luar. Semua ada kepakaran ni. Jadi di mana kesilapannya yang nak dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni? Cuba jelaskan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang akhbar di Pejabat Pusat Hikmat Komuniti Parlimen Indra Mahkota. Dan saya harap nasib baiklah dia antara geng-geng kata yang terselamat lah. Mungkin kerana keadaan di sana dia boleh menang. Dan dia kata seramai 4 menteri dan timbalan menteri dilantik sebagai senator Dewan Negara bagi pembentukan kerajaan perpaduan pada penggal ini. Terserahlah. Yang penting rakyat setuju. Yang kamu nak kritik ni kenapa? Ini kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bentuk. Dia yang Perdana Menteri. Suka hati dia lah. Nak lantik saya senator pun kenapa? Sebab tak dapat tempat lah dia ni. Itu yang dia merungut ni. So pada saya tak nak panjang lebar. Tetapi itulah perbandingannya tadi itu. Bahawa yang memulakan bermain dengan lantikan senator yang banyak, yang tidak ada faedahnya ini adalah awalnya juga kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita tahu juga yang membuat keadaan menteri-menteri jadi banyak, timbalan-timbalan menteri jadi banyak, juga Perikatan Nasional. 70 menteri, 70 lebih menteri, bermaksud kalau 70 lebih menteri, timbalan juga 70 lebih. Lebih daripada 70 lebih, ada yang 2 timbalan, 1 kementerian tu. Lepas tu duta khas bertaraf menteri lagi. Jadi Perikatan Nasional dan orang seperti Saifuddin Abdullah ni, ingat duit kerajaan tu duit bapak korang punya. Itu saja bahasanya pada orang yang macam ni. Dia ni selama-lamanya makan gaji dengan kerajaan. Bukan duit dia sendiri. Yang bayar kita rakyat. Tapi dia nak mencerita macam dia lah jagohnya. Itulah pencerahan saya. Ingat, Malaysia ni kepunyaan Perikatan Nasional. Sekian, terima kasih.